Omar, Timbalan Naib Chancellor Pendidikan dan Inovasi, diiringi oleh Divdi Kehormat serta pegawai-pegawai kanan universiti. Hadirin dimohon berdiri. Teknologis Dr. Ghazali bin Omar untuk menyampaikan kata aluan bagi mewakili Naib Chancellor UTM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Saya di bidang terjun baru setengah jam tadi diberitahu. Yang berusaha Prof NC kita tak dapat nak apa ni, walaupun dia cuba meluangkan masa dan melalui daripada Datuk Jai tadi, dia memang nak cari slot untuk dia datang dan dengar, because ini adalah satu forum yang penting dalam penyelidikan untuk masyarakat. So dari segi addressing, kita ada Prof Badrul mewakili view, Datuk Jai sebagai speaker, of course moderator, PM Fahmi, Dr. T, and dan semua penyelidik, ketua-ketua jabatan, dekan-dekan yang ada dalam hall. Little bit disappointed because I think this is a very good forum untuk kita bersama-sama mendengar daripada kita punya seafood, bukan, kalau orang Jawa cakap tu bukan kaling-kaling, bukan apa ni, dia something yang right. Berapa I ingat projek dah sini dah 10 tahun dah benda tu, betul. So ini adalah something yang kita nak dengar sebagai kapasiti beliau, sebagai orang research. Okey, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam keluarga UTM. Ini teks ucapan daripada ANC, right? Dia tak bagus kalau I tak bacakan, tapi I nak sebut sikit lah, tentang I sebagai kapasiti TNCPI. Penyelidikan bersama masyarakat ataupun untuk masyarakat. Memang itulah tujuan dia, kita melakukan penyelidikan. Kita tak buat penyelidikan itu suka-suka. Kita buat penyelidikan ini untuk membantu masyarakat. Kita membantu technical community. Kita membantu industri yang juga dalam golongan bermasyarakatan di keliling kita bersama. Kita takkan buat penyelidikan just kata for the sake of just tulis paper, just dapatkan journal, just untuk kenaikan pangkat, tapi kita buat penyelidikan untuk masyarakat. Right? So ini adalah satu topik yang sangat menarik. Bila saya baca dia punya topik ataupun saya tengok, saya mana ada 10 orang daripada pejabat TNCPI yang suruh datang, ada tak sini? Saya dah panggil dia datang. Kalau tak datang nanti nanti kena beri surat dulu sebab kenapa tak datang. Because this something yang kita apa ni, right? Because honestly speaking, walaupun kita ni technical university, bukan RU, bukan research, but then kita tak naklah jadikan kita punya research ni sebagai satu shadow, bayang-bayang aja. Right? Macam kita nampak hantu, kita tak nampak fizikalnya macam mana rupa apa semua, kan kita dapat bayang-bayang. So kita tak kisah. Dan tapi kalau buat penyelidikan ni, kita perlu nampakkan dia, boldkan dia dalam bentuk tulisan supaya kita nampak dengan nyata
Terima kasih Ibu Saudara Prof di atas ucapan sebentar tadi. Emas tempawan buat putri, busana indah buat rupawan. Sudilah tuan tampilkan diri bersama ucapan kata aluan. Majlis ini diteruskan lagi dengan menjemput Yang Berusaha Profesor Insinyur Teknologis Dr. Ghazali bin Omar untuk menyampaikan kata aluan bagi mewakili Naib Chancellor UTM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Saya di bidang terjun baru setengah jam tadi diberitahu yang berusaha Prof NC kita tak dapat nak apa ni, walaupun dia cuba meluangkan masa dan melalui daripada Datuk Jai tadi, dia memang nak cari slot untuk dia datang dan dengar, ya, because ini adalah satu forum yang penting dalam penyelidikan untuk masyarakat. So dari segi addressing, kita ada Prof Badrul mewakili review, Datuk Jai sebagai speaker, of course moderator, okay, PM Fahmi, Dr. T, and dan semua penyelidik, ketua-ketua jabatan, dekan-dekan yang ada dalam hall. Little bit disappointed because I think this is a very good forum untuk kita bersama-sama mendengar, daripada kita punya seafood, ya. Bukan, kalau orang Jawa cakap tu bukan kaling-kaling, bukan kuah apa ni, dia something yang right. Berapa I ingat projek dah sini dah 10 tahun dah begitu, ya, betul. So ini adalah something yang kita nak dengar sebagai kapasiti beliau, sebagai orang research. Okey, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam keluarga UTM. Ini teks ucapan daripada ANC, right? Dia tak bagus kalau saya tak bacakan, tapi saya nak sebut-sebut sikit lah, tentang saya sebagai kapasiti TNCPI. Penyelidikan bersama masyarakat ataupun untuk masyarakat, memang itulah tujuan dia, kita melakukan penyelidikan. Kita tak buat penyelidikan untuk suka-suka. Kita buat penyelidikan ni untuk membantu masyarakat. Kita membantu technical community. Kita membantu industri yang juga dalam golongan bermasyarakatan di keliling kita bersama. Kita takkan buat penyelidikan just kata for the sake of just tulis paper, just dapatkan journal, just untuk menaikkan pangkat, tapi kita buat penyelidikan untuk masyarakat. Right? So ini adalah satu topik yang sangat menarik. Bila saya baca dia punya topik ataupun saya tengok, saya mana ada 10 orang daripada pejabat TNCPI yang suruh datang, ada tak sini? Saya dah panggil dia datang. Kalau tak datang nanti nanti kena beri surat dulu sebab kenapa tak datang. Because this something yang kita apa ni, ya. Right? Because honestly speaking, walaupun kita ni technical university, bukan RI, bukan research, but then kita tak naklah jadikan kita punya research ni sebagai satu shadow, bayang-bayang aja. Right? Macam kita nampak hantu, kita tak nampak fizikalnya macam mana rupa apa semua, kan kita nampak bayang-bayang. So kita tak kisah. Dan tapi kalau buat penyelidikan ni, kita perlu nampakkan dia, boldkan dia dalam bentuk tulisan supaya kita nampak dengan nyata
Apabila satu universiti yang berjaya dalam penyelidikan, benda tu terserlah, nampak jadi benda-benda tu tak naklah dinamakan shadowing effect. Ini yang kita cuba nak buat lah, ya. So di sini dikatakan, difahamkan, ya, untuk meningkatkan kesepahaman dan kesedaran terhadap kepentingan penyelidikan di kalangan penyidik memang penting, ya. Di samping perkongsian pengalaman, cabaran juga ada tujuh. Bagaimana kita tahu, Datuk Jai, Datuk Insinyur Teknologis Dr. Muhammad Jalani Sudi, ya, bersama-sama kita pada pagi ini. Dia bukan itu, kata bukan kaleng-kaleng, bukan sebarangan, sebab dia bukan serve universiti saja, bukan serve di RU Research University, tapi juga berkecimpung dekat KPT, ya, dalam menggariskan apa dipanggil ni, polisi-polisi, garis panduan dasar-dasar tentang penyelidikan, ya. So itulah dikit pengalaman tu. Kalau kita ada ramai sini dapat beberapa masa, dan I think tidak apa kalau yang apa tu, I minta lah, dekan-dekan tu korik-korik lah penyelidik lain tu datang, luangkan masa, ya. Masih apa lagi, kita belum start lagi, ini baru buka lemah, ya. So UTM sebagai universiti teknikal, right, kita nak serve community, dan ini amat penting untuk kita make sure visibility of UTM bukan dari segi kita letaklah UTM tu dekat billboard, kita buat gotong royong, kita buatlah ini untuk masyarakat, dan kita beritahulah dekat masyarakat apa itu UTM, siapa itu UTM, tapi melalui kita punya hasil penyelidikan yang kita serve the community, dia akan terpahat di hati dan akan kekal selamanya. Orang akan kenal UTM. Tak payahlah kita pergi bawa helah di kampung tahu apa itu UTM mana, dia akan lupa, because internalization of UTM dia takkan nampak. Tapi bila kita buat something, penyelidikan untuk mereka, untuk masyarakat, dan dia akan terpahat di hati, dan ini akan berlaku dengan baik. Alright, kita faham penyelidik sebagai satu aset, bukan liabilities untuk kita, right? So kita mesti memastikan whatever agenda penyelidikan yang kita buat bersama, bukan just untuk measure MyRA kita, tapi untuk melihat impact of penyelidikan itu dapat dilakukan bersama, ya. Of course, dalam kita punya cabaran di dunia ini, dari segi konflik, perubahan iklim, sumber makanan, ancaman penyakit, kemiskinan dan sebagainya, ini boleh kita selesaikan. Kita boleh selesaikan dengan cara interim, short term, bantu mereka apa semua, tapi tidak kekal. Kita boleh bantu mereka dengan macam-macam cara, tapi tak kekal. Tapi kita boleh bantu dengan move up to the next value chain, of their lifestyle, kehidupan dia boleh kekal. Tapi benda tu tak boleh dimubah sebarangan, kena ada elemen-elemen penyelidikan untuk kita buat semua, ya. So di sini beritahu contoh yang beri impact kepada masyarakat, seperti program Melaka, Smart River, Pertanian Pintar, Bandar Pintar, kembali Suci Yuris masih relevan, dan juga e-becang, ya. So dekat sini dimention lagi saya sebut, right? Okay. So fakulti, pusat, institusi yang ada di sini perlu melaksanakan penyelidikan. Kita ada macam-macam pakar, dari segi teknologi, social science, technical, ICT, yang menurut NC sangat yakin boleh menghasilkan apa yang berimpak kepada masyarakat, supaya kita dapat melahirkan produk inovasi yang beri manfaat kepada masyarakat. Kerjasama dalam semua bidang adalah perlu. Kepincangan dalam satu bidang akan menyebabkan kepincangan terhadap penyelidikan dan inovasi yang dilaksanakan. Menurut beliau, sebagai contoh, institusi mampu menginovasi suatu produk baru tidak akan berjaya sekiranya produk tersebut tidak dipasarkan secara luas dan tidak diguna pakai oleh masyarakat. Beliau juga ingin melihat, ini merupakan satu kelemahan utama. Beliau juga melihat benda ini merupakan satu kelemahan utama di UTM, kerana kita punya inovasi dan produk yang potensi, tetapi tidak oleh kerana pemasaran yang lemah, inovasi dan produk tersebut tidak dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Oleh itu, beliau mengharapkan supaya produk dan inovasi UTM dapat dipasarkan dengan demikian untuk penggunaan dan kemudahan masyarakat setempat. Bukan itu saja, menurut beliau, tujuan penyertaan saya bersama-sama tim UTM
yang beliau pergi ke UAE baru-baru ini dalam perbincangan kerjasama dengan Youth Technology Center di Abu Dhabi adalah bertujuan untuk mempromosikan atau memasarkan produk-produk inovasi UTM, dan diharap dengan kewujudan pusat ini akan mampu memasarkan produk inovasi UTM dari peringkat antarabangsa dan mampu menyumbang terhadap penjanaan industri. Akhir kata, beliau amat mengharapkan semua yang hadir pada hari ini mengambil peluang mendapatkan input sebagaimana untuk memulakan pendidikan yang berimpak secara langsung kepada masyarakat, terutama dalam komuniti di sekitar UTM. Ada juga pantun, berehat runa di pohon cemara sambil menjamah buah kuini. Buah kuini ni buah yang lama. Penyelidik berkualiti aspirasi negara menjadi pemangkin masyarakat harmoni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Besar Prof G atas ucapan Anwar itu tadi. Hadirin sekalian, kini tibalah masa yang dinantikan untuk kita memberi sepenuh tumpuan kepada sesi utama pada pagi ini. Saya dengan segala hormatnya menjemput serta memperkenalkan moderator forum pada pagi ini, Profesor Madya Teknologi Dr. Muhammad Fahmi bin Miskun, serta penceramah yang dihormati yang berbahagia Profesor Datuk Insinyur Teknologi Dr. Muhammad Dhani bin Muhammad Noor bagi memulakan forum penyelidikan untuk masyarakat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Teman-teman semua apa khabar? Alhamdulillah, luar biasa sekali sambutannya pada hari ini. Saya percaya Datuk Prof G dekat online mungkin ada lebih ramai lagi, 1000 orang mungkin. Dia tak tahu ada. Sebenarnya terima kasih kepada semua partisipan, semua peserta yang telah hadir secara fizikal dan online, dan alhamdulillah pada hari ini kita akan berforum membicarakan tentang tajuk yang sangat penting dan sangat menarik, penyelidikan untuk masyarakat. Jadi tajuk ini, penyelidikan memainkan peranan yang penting dalam meneroka pengetahuan dan inovasi baru. Hasil penyelidikan dan inovasi yang cemerlang akan memberikan impak yang besar, bukan sahaja kepada perkembangan ilmu pengetahuan, malah memberi manfaat kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Ia juga turut menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh komuniti dan industri. Walaupun pentingnya kita fahami penyelidikan ini, namun impaknya dikatakan kurang dirasakan oleh masyarakat. Jadi persoalannya untuk kita bongkar pada hari ini ialah mengapakah penyelidikan ini penting untuk masyarakat. Mungkin masih belum jelas lagi, itu sebabnya ramai yang masih belum lagi yakin dan melakukannya, terutamanya dalam konteks kita di Malaysia pada hari ini. Dan bagaimana kita dapat memasyarakatkan penyelidikan, atau dengan kata lain, menjayakan penyelidikan untuk masyarakat. Bagi membincangkan topik ini pada hari ini, bersama kita pada hari ini tokoh yang tidak asing lagi buat kita dalam dunia penyelidikan. Beliau merupakan, kalau saya bacakan biodata beliau mungkin mengambil masa 3 hari 3 malam. Tetapi saya ringkaskan di sini, dalam konteks penyelidikan beliau pernah menjadi mantan, beliau mantan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UTM, dan beliau pernah memegang jawatan Presiden dan Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Al-Bukhari. Beliau di Kementerian Pendidikan Tinggi pernah menjadi pengarah satu jabatan kecemerlangan universiti yang merencana hala tuju dan masa depan kecemerlangan, terutamanya dari sudut penyelidikan. Dan semasa di sana beliau menguruskan dana beratus-ratus juta ringgit untuk diagih-agihkan ke
ke serata Malaysia. Beliau juga berpengalaman ya, menghasilkan penerbitan beratus-ratus artikel jurnal dan conference proceeding, dan berpuluh-puluh buku, antaranya pernah memenangi anugerah buku negara. Dan tajuknya pada hari ini sangat berkaitan dengan tajuk yang kita akan bincangkan, Wealth Creation from Commercialization of R&D Product. Jadi betul lah kata Prof G, bukan kaling-kaling ya. So dan dalam buku ini juga kita dapat lihat Datuk Jai bukan sahaja menerbitkan buku, tetapi pengalaman beliau ialah beliau memang berdiri apa dipanggil itu sesuai dengan tajuk kita hari ini. Beliau pernah mengkomersialkan produk Simulator System for Vehicle Dynamics and Anthropotechnic Study sehingga sampai tahap commercialization. Untuk itu, mari kita sambut dengan satu tepukan gemuruh dengan penuh meriah sekali Datuk Profesor Dr. Muhammad Jalani Muhammad Noor. Jadi Datuk, sebagai pemula bicara, maksud penyelidikan itu sangat luas betul ya, dan banyak jenis-jenisnya. Maksud masyarakat itu juga luas. Ada kadang-kadang orang mengatakan industri lain, masyarakat lain, ataupun dia sama, ataupun macam mana. Dan masyarakat ni satu dunia pun masyarakat juga, ataupun konteksnya di Melaka atau di Malaysia. Bagaimana Datuk? Apakah maksud penyelidikan dan masyarakat dalam konteks kita pada hari ini, dan apakah pentingnya penyelidikan untuk masyarakat? Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan? Yang saya hormati sahabat saya Prof G, DNCPI UTM, sahabat saya juga Prof Bat, orang kuat yang merencanakan program pada hari ini. Beri tepukan kepada Prof Bat juga. Penuh kepada dia nak mengurus tarikh, nak mengurus penceramah, nak mengurus moderator pun. Alhamdulillah hari ini menjadi kenyataan. Sahabat saya Prof Fahmi, Dr. T, Muhammad Mukrim, dulu kita pernah bertandang juga. Dan saudara-saudara sekalian, ahli akademik UTM yang di dalam dewan ini ada dalam 30 juta, dan di luar sana lagi beratus juta lagi kan. Saya ucap terima kasih atas kecaknaan tuan-tuan, puan-puan semua. Sebab ini saya fikir tajuk yang evergreen lah, evergreen, everlasting. Sejak dari zaman saya muda lagi orang dah bincang tajuk ni, sampai aku nak bencin pun bincang lagi. Jadi mudah-mudahan adalah sedikit sebanyak pengalaman yang mungkin saya boleh share. Sebagai penyelidik, saya pernah jadi penyelidik. Saya pernah mentadbir penyelidikan juga di UKM, di RU. Pernah mentadbir penyelidikan di KPT, The Whole Nation, untuk Malaysia. Kemudian mentadbir juga penyelidikan di UTM. Dan sekarang ni balik jadi orang biasa balik lah. Maaf saya tak ada pantun hari ini. Saya punya pantun Prof dah ambil. Jadi saya terus saja bertajuk. Soalannya tadi adalah spektrum, apa dia penyelidikan dan sebagainya. Kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, even moderator ya, Prof Amin, anda faham tak apa beza antara penyelidikan dengan kajian? What is the difference between research and studies? Mungkin ramai yang tak perasan ramai, kalau especially kalau kita cerita dengan orang industri, dia kata dia buat research, tapi sebenarnya dia bukan buat research, dia buat studies. So sometimes kita confuse yang mana satu research, yang mana satu studies, yang mana satu development dan sebagainya. So sebagai permulaan dari mukadimah yang baik, kita sebagai pendidik perlu juga welcome Prof Zul, TNCA, perlu juga faham spektrum penyelidikan ini, dari mana kita diri kita sekarang yang dalam kita bertendang di campus dan sebagainya, kita ada kat mana ya. Sebab kalau kecuali anda tahu anda berada di mana, anda tak akan tahu anda akan pergi ke mana. Ulang suara. Kecuali anda tahu anda berada di mana sekarang, anda tidak akan tahu ke mana anda pergi akan datang. Because it always start with your starting point. Always start from where you are. So kalau kita buat research, obviously dia akan mula dengan basic research, fundamental research, applied research,
development research, lepas tu barulah macam-macam kan, kepada commercialization lah. So those are the full spectrum of research. Di Malaysia, tak kira lah RU dan bukan RU, jarang sekali orang buat basic atau fundamental research. Walaupun saya jaga FRGS dulu, itu adalah orang kata mellow version of fundamental research. Kalau betul-betul fundamental research, dia tak kisah pun pasal masyarakat ke, dia tak kisah. Dia buat research because of curiosity. Kenapa buah apple tu jatuh ke bawah? Ada tak explanation? Ada tak perkara yang boleh kita guna untuk menterjemah atau menerangkan macam mana buah apple tu boleh jatuh ke bawah? Dia tak jatuh ke atas. So dia buat research based on curiosity, tapi akhirnya impactnya kepada masyarakat. Kalau kita study sekarang laser, wifi dan segala macam teknologi yang ada sekarang ni, permulaannya research adalah based on research because passion orang yang buat research tu terhadap ilmu itu sendiri. Tapi akhirnya dia menjadi sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat setelah disambung oleh orang lain pula. Jadi kesinambungan ini yang perlu kita faham. Kita sekarang berada di mana dalam rantaian antara penyelidikan kepada masyarakat. Kalau kita tak faham rantaian, kita tak tahu kita di mana dan kita tak tahu macam mana nak pass the baton. Takkan kita nak buat semua sekali daripada A sampai Z. Yang jadi masalah sekarang ni hari ini, bila kita kata research dan research kepada masyarakat, penyelidikan kepada masyarakat, kita sangka kita kena buat semua sekali. Buat research, lepas tu sampai kepada masyarakat. Dia ada rantaian. Rantaian itu yang perlu diurus. Kalau tidak, nanti kita confuse, kita akan rasa semua saya kena buat, akhirnya satu pun saya tak buat. Sebab kita takut dengan gagasan yang sangat besar ni dan kita tak tahu kat mana nak mula. Jadi saya kata tadi, anda perlu tahu di mana anda bermula sebelum anda tahu ke mana anda nak pergi. That is basic lah, saya rasa. I hope that answer your question. Bagaimana dengan masyarakat itu? Okey, soalan tadi yang kedua masyarakat. Sebab pantun sebelah je tak dapat dia kan. Masyarakat pula adalah siapa saja yang sama terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan apa yang kita buat. Student masyarakat, industri masyarakat, orang yang bagi dana pun masyarakat, politician pun masyarakat. Apalagi lah masyarakat itu sendiri, orang keliling kampus kita, dia rasa tak keberadaan UTM? Orang di sekeliling UTM rasa tak keberadaan UTM sekarang? Itu pun masyarakat. Jadi kalau kita cerita tentang masyarakat, then we have to also understand the spectrum of masyarakat. Nombor satu lagi masyarakat yang you kena layan, dan you dah layan pun, adalah your donor. Siapa yang bagi duit? KBT bagi duit. KBT bagi duit dengan dan Mosti bagi duit dengan macam-macam demand. You buat research ni kena buat, kena ada ni, kena ada ni, kena ada. Itu demand daripada orang yang bagi dana. Apa pula demand daripada masyarakat? Masyarakat maknanya masyarakat sekeliling atau masyarakat satu Malaysia, masyarakat umum. Apa demand? Pernah tak kita study apa demand dia dan sebagainya? Nanti saya akan nyatakan juga, bila kita faham yang itu, baru kita tahu macam mana nak mula, how to. Tadi kita kata what. Kita belum cerita why, saya belum cerita why lagi. Why ni lebih fundamental lagi lah. Mungkin hari ni tak sesuai cerita pasal why, sebab kita akan cerita tentang abstract dan falsafah dan konsep. Now is to talk about what and how. Lebih mudah anda balik, terus buat. Mudah untuk kita faham dan mudah untuk kita amalkan lepas ni. Jadi Datuk ada sebut kita kena faham spektrum dan sebagainya. Maknanya masalah dan isu dan cabaran ni kita kena faham betul-betul dahulu. Jadi dalam Malaysia ni lihat pelaburan banyak telah dibuat, tetapi impaknya kurang lagi, masih kurang, dilihat kurang lah. Sama ada persepsi itu betul atau tidak, mungkin Datuk boleh huraikan. Jadi boleh Datuk ulas sikit sebenarnya apakah sebenarnya latar belakang atau masalah yang kita hadapi sekarang ini? Baik, ini besar. Bila kita impact, ini besar. Bila besar, saya tanya soalan fundamental pula. Cuba tanya tuan-tuan yang ada di sini dalam dewan ni, atau yang sedang melihat secara live dalam platform digital, tanya diri anda, kenapa anda buat research? Dan jawab, tunggu jawapan dari hati yang ikhlas. Sendiri tanya, sendiri jawab. Nanti kalau saya tanya, nanti you akan proses dulu jawapan tu kan, dan dibalut dengan benda-benda lain. Cuba tanya diri anda sendiri, kenapa anda buat research?
untuk naik pangkat tu. Exactly my point. Most mungkin KPI. Sebab ke? Sebab dekan dah, kalau saya tak buat research, dia tiap hari dia akan tanya, kan? Tiap hari dia akan tanya, dah buat research belum? Mana paper dan sebagainya. So, itu adalah external factors. What about internal factors? Adakah saya betul-betul minat buat research? Atau adakah saya betul-betul passionate? Saya betul-betul bersemangat nak buat research atas kesedaran saya sendiri? Yang external lah. Until you are able to answer this why question, then only you know setakat mana you akan pergi. Kalau katalah external factor saja, katalah TNCPI kata, kau kena buat research, tak buat research kau tak naik pangkat. Baik, itulah yang akan dapat. Itulah yang anda akan dapat. Dia akan kata publish paper, 2 paper setahun, lepas tu baru boleh cerita pasal naik pangkat. Setakat itulah yang anda akan dapat. Anda akan dapat 2 paper, kemudian anda isi borang, anda naik pangkat, anda akan dapat pangkat. So what's next? Apa lepas tu? Yang apa selepas itu kena datang dari dalam, bukan dari luar. Itu soalan yang saya tanya awal tadi. Why do you do research? And ask yourself and dig inside. Why exactly you do research? Then you know the answer. Tepuk dada, tanya selera. Jadi Datuk, kalau saya dapat reflect daripada situ, kita memang diminta oleh dalam untuk yang beragama Islam ataupun agama lain pun semua diminta untuk membuat menyumbang kepada masyarakat, jadi khalifah dan sebagainya. Jadi mungkin itu tujuan tu, dan kita bertuah sebab kita berada di satu tempat kerja kita ni memang senang-senang boleh nak menyumbang kepada negara lah, masyarakat dan sebagainya. Begitulah Datuk tujuan intrinsik ataupun internal factors. Jadi saya cuba nak fahamkan Datuk tadi, itu dari segi keinginan individu tu sendirilah. Bagaimana pula seperti saya boleh rujuk dalam buku ni Datuk buku ni sangat bagus kalau saya boleh iklankan sikit. Wah, dia promo sikit. Buku ni ditulis oleh Muhammad Jalani Muhammad Noor, kita punya panel pada hari ini, Dr. Nur Ain Ismail dan Dr. Safiah Siddiq, dan boleh didapatkan dalam penerbit UTEM lah Dan kalau dalam kita lihat dalam buku ni telah digariskan satu perkara tentang perlunya satu kefahaman pengetahuan yang bukan sahaja dari sudut teknikal, but also managing business and entrepreneurial skill. Dalam konteks commercialization, maksudnya pengetahuan yang setakat apa yang kita bagikan kepada pensyarah-pensyarah penyelidik dan sebagainya. Kalau kita lihat, kita dihantar untuk buat kedoktoran, kebanyakan buat PhD, belajar buat original contribution kepada pengetahuan, tetapi sangat sedikit tentang bagaimana akhirnya kita nak memberi manfaat kepada masyarakat. Itu latihan yang kita dapat secara formal. Jadi kalau itulah, adakah mungkin menjadi seperti yang Datuk jelaskan dalam buku ni, kita perlukan pengetahuan tambahan ataupun macam secara sistematiknya universiti tidak menyediakan pekerja-pekerja dia, penyelidik-penyelidik ini untuk menyelidik untuk masyarakat. Baik, itu soalan yang menarik lah. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan mungkin ada yang pernah ada niat nak komersialkan dan ada mula komersialkan dan rasa perit membuat komersialkan, lepas tu tak jadi dan sebagainya. Ada yang mungkin yang teruskan dan ada yang mungkin berjaya juga lah. Saya tahu kita punya TNCA dulu dia ada dia punya produk, syarikat dah beli, lepas tu terasa juga perit je dan sebagainya. Jadi proses daripada research kepada commercialization itu adalah satu proses yang panjang. Itu baru bab teknikal itu baru bab teknikal. Dan bila okeylah kita langkau dulu buat masa ni, soalannya terus kepada komersialan. Kita langkau dulu terus kepada proses komersialan. Anda sudah ada prototype. Sekarang anda nak komersialkan. Anda faham tak? Dalam proses mengkomersialkan produk atau prototype yang anda ada itu, dia punya jurang antara produk, ideas, prototype dengan apa yang customer betul-betul mahu masih lagi besar. Anda perlu buat lagi banyak proses-proses penambahbaikan sampailah produk tu pertamanya memang diperlukan oleh pelanggan,
Keduanya, harganya pun memang yang pelanggan mampu bayar. Dan yang ketiganya, dia ada reliability. Dia tidak ada nanti besok kita dah komersialkan kena saman pula. Maknanya anda kena belajar benda lain pula sekarang ni. Teknikal dah selesai. Bila anda nak komersialkan produk, tiba-tiba anda kena belajar law, anda kena belajar marketing, anda kena belajar finance, anda kena belajar costing, anda kena belajar how to pitch, belajar buat iklan pula. Jadi masalahnya sekarang ni, kita memang ditrain 30 tahun buat research, dapat PhD, dah technical, done, settle. Kita ada research, kita ada produk, kita ada prototype, done. Tapi ada banyak benda lain sebelum prototype dapat dijual dengan keuntungan. Banyak ilmu lain yang kita kena belajar rupanya. Jadi masalahnya sekarang sebab ini, saya fikir kena ada satu pasukan di universiti. Saya punya falsafah dari dulu senang saja. Not everybody should be doing everything, but somebody should be doing something. Jadi di universiti kena ada satu pasukan yang boleh facilitate. Tak semua orang kena ada ilmu ni. Tak semua orang kena ada ilmu macam mana nak pitch, ilmu nak kena tahu macam mana law yang kita kena nak jaga, ilmu marketing dan sebagainya. Tapi kena ada orang yang tahu. Kalau ada satu tim atau satu pasukan di UTM yang memang pakar dalam hal ni, tim inilah sepatutnya yang akan jadi pemudah cara kepada proses itu. Jadi siapa juga yang ada idea, bincang, dan dia akan bagi you nasihat, perundingan dan sebagainya, sampailah nanti produk itu menjadi dikomersialkan lah. Jadi maksud saya macam tu. Tak semua orang kena belajar semua benda, tapi kena ada orang yang boleh memainkan peranan itu. Inilah strategic analisis atau strategic initiative yang kita kena ada lah di UTM especially. Dan pasukan tu tak semestinya terdiri pada academician yang dipinjamkan juga, Dato' ya. Sebab saya rasa itu satu bebanan. Ya, Sebab dia akan ada kepentingan dia, Dato'. ideally ya, yang idealnya dia faham yang idealnya dia faham dua dunia. Ini ibarat ikan yang berenang kan, dia ikan air masin dengan ikan air tawar. Kita bayangkanlah dunia akademik ni air tawar. Tiba-tiba dia nak komersialkan itu dunia industri, itu air masin. Ada ikan air tawar tak boleh masuk air masin, mati dia. Ada ikan air masin tak boleh masuk air tawar, mati juga. Tapi ada ikan yang boleh masuk dua-dua. Jadi ikan yang macam ni yang boleh kita gunakan sebagai orang yang boleh membantulah universiti untuk mengkomersialkan produk. Baik, Dato', sebenarnya saya tanya tu sebab dalam realiti di UTM dan di mana-mana universiti, orang yang sama lah yang akan meruskan dua-dua tu. Dia sendiri ada KPI dia sendiri. Ya. Jadi adakah ini merupakan satu juga punca masalah, tidak ada satu fokus? Maknanya saya kena makan dulu untuk diri saya, nak kenyang dulu kan. Dalam masa sama saya kena bagi makan orang lain juga. Macam tu, Dato'. Bagaimana boleh komen sikit, Dato'? Ni mungkin dari segi isu memang practically memang berlaku. Ya. Ini dekat mana-mana berlaku, bukan hanya di UTM tapi semua aktiviti berlaku lah kan. Jadi kita kena berjiwa besar lah, Bagi saya simple saja macam tadi lah. Kalau dah kita anggap kerjaya kita ini sebagai sejadah dalam hidup, tak ada masalah konflik of interest. Tapi kalau kita gunakan kerjaya sebagai kepentingan diri, memang banyak masalah silo tadi lah. Konflik of interest akan berlaku. Pasang niat dengan betul. Jadikan anda punya kerjaya itu sebagai sejadah dalam hidup anda, banyak masalah selesai. Kita main peranan je, Kalau betul-betul kebetulan dalam tu kita boleh dapat advantage, so be it. Kalau tidak pun kita serve orang. Memang kita gunakan itu sebagai untuk kita serve orang lain. Betul, Dato'. Saya setuju. Dan sebenarnya soalan saya tadi bukannya menekan kepada konflik of interest. Kadang-kadang dia sebenarnya cuba menjadi orang yang terbaik, iaitu dia cuba memenuhi KPI dia dan dia cuba untuk memainkan peranan untuk sebagai facilitator kepada proses pengkomersialan tadi. Bukannya dia ada niat-niat yang lain, cuma dia tidak fokus dan akhirnya yang terkorban adalah sistem itu sendiri. Maknanya dia tidak fokus, itu poin saya. Okay. Jadi kalau dia fokus, mungkin itu ideally lah. Maknanya dia tidak ada KPI lain, dia tidak perlu mengajar dan sebagainya. Dia bukan pensyarah pun. Dia boleh uruskan, sebab benda bisnes ni tak semestinya pensyarah yang buat kan. So saya percaya model-model universiti yang macam besar-besar yang biasa dengan commercialization seperti MIT,
Dia punya pasukan tu bukannya pensyarah yang buat perkara tersebut. Itu yang pertama yang saya tutup sebagai punca utamanya ialah tidak fokus. Ya, menarik lah. Ini sangat menarik. Kenapa berlaku begitu? Mengikut pengalaman saya dah lihat senario di RU dan saya lihat senario di UTM. Kita bincang UTM hari ini. Di UTM ni kita adalah universiti kecil, ya, universiti kecil. Bila kita universiti kecil, kita punya champion tu tak ramai, critical mass tak ramai. Jadi orang itulah juga yang kita nak harap. Orang ni boleh buat ni, dia lah juga yang boleh buat tu. Jadi kita terpaksa gunakan seadanya lah siapa-siapa di UTM ni yang kita boleh panggil untuk bantu dalam itu. Kebetulan bila critical mass tak ramai, orang itulah juga akan buat banyak benda lah. Jadi management of resources, human resources pun agak penting supaya tidak berlaku beban yang tidak seimbang lah. Jadi kemungkinan buat masa ni kita kena ada banyak program untuk create more champions. Kita kena banyak program untuk menghasilkan lebih banyak juara-juara di UTM supaya UTM nanti dia ada ramai yang boleh memainkan peranan itu. Saya fikir ini sangat penting, terutamanya kita ada banyak di UTM, kita ada banyak sangat PTJ di UTM yang buat training. Tapi dia punya synchronize tak ada. Ya, patutnya kita ada. Okey, yang PTJ ini training bab apa? Ini bab apa supaya nanti semua domain-domain kritikal yang kita ada tu ada champion. Kalau tidak nanti kita punya training memang banyak tapi bersepah, dia tak menjawab keperluan UTM. Find out apa keperluan UTM sekarang ni, di mana yang kita kurang orang, kita latih orang ke arah itu. Maknanya we have to learn to create more champions di UTM. Kalau di universiti yang besar, dia tak ada masalah tu. Dia ada ramai profesor, dia ada ramai juara. Apa je nak buat, dia mesti ada orang yang boleh buat. Dan dia tak perlu nak berebut-rebut satu. Yang keduanya dia tak perlu nak mencari-cari. Dan yang ketiganya tidak ada konflik. Aku pun nak buat ni juga, nanti KPI lain yang disuruh buat kerja lain. So benda tu berlaku dalam universiti seperti UTM lah. But it's a transition. Ini adalah proses kepada sebuah institusi sebelum dia berdewasa lah, saya fikir. Jadi kalau begitu mungkin strategi untuk universiti yang kecil, sederhana dan universiti yang RU yang besar mungkin berbeza Datuk ya. Approach kita berbeza dan mungkin kita punya harapan, hasrat dan sebagainya pun kena disesuaikan. Jadi Datuk, mungkin kita boleh bincang sedikit tentang strategi bagaimana seperti dalam buku ni Datuk ada nyatakan beberapa perkara tentang antaranya, kalau boleh saya bacakan dalam strategi. Sebab kita buku ni walaupun dia menyentuh pasal commercialization, tetapi pada pendapat saya dia sangat apa dipanggil tu signifikan untuk sumbangan kepada masyarakat secara umumnya. Ada satu quote daripada Datuk you need to stop blaming others because everything depends on you, your product and your commercialization initiative. Most of the times you will have to overcome a lot of barriers either at the departmental or unit level. So if you keep blaming others, you will lose your focus. Boleh Datuk ulas sedikit tak apa maksud Datuk dalam perkara ni? Sebab Datuk start strategi tapi start dengan perkara seperti ini dahulu. Ya. Itu datang dari pengalaman lah sebenarnya. Pengalaman saya mengkomersialkan produk saya di RU. Even dalam di RU sebenarnya fasiliti dan pejabat-pejabat dan itu semua dah ada, Tapi kita sebagai players, kita mengharapkan lebih lagi. Lebih lagi sebab memang kita pun terkia-kia nak komersialkan produk, tak tahu mana nak mula dan sebagainya. Dan harapan kita kepada pejabat-pejabat yang cuba bantu kita tu sebenarnya tinggi lah. Tapi semua pejabat tu pun dia pun macam kita juga. Kadang-kadang pun tidaklah profesionalnya ke situ kan, especially dalam dunia universiti. Jadi jangan anggap itu sebagai satu tempat untuk kita meluahkan geram. Memang nanti kita rasa dia tak bagi yang sepatutnya macam saya harapkan. Memang kebanyakannya anda takkan dapat servis yang seperti itu. Kalau anda nak mengkomersialkan produk anda, dalam buku tu saya sebut you must be the champion of your product. Maknanya kalau misalkan kata contohlah bantuan untuk promote tak begitu cantik, you buatlah promotion sendiri.
Maknanya individual effort tu mesti tinggi sebagai menjuarai produk yang anda ada. The blame is always on me, not on other people. They are there to facilitate, yes, but that product is not their product. Their product is your product. Satu maknanya kita lah yang menjuarai produk kita. Yang lain, kalau dia dapat bantu, alhamdulillah. Kalau dia tak dapat bantu macam mana yang kita harapkan, kita jalan, terus jalan. Kalau tidak, merengek dan terus menjalankan orang, akhirnya kita tak apa-apa pun. Right? So sebab mungkin kita harap tinggi, dia tak sampai level yang kita harapkan. Itu banyak berlaku. Tak kira di mana, di UTEM dan juga di RU pun sama je. Cuma kita lah yang akan terpaksa lalulah, harungilah semua tu. Especially kalau kita orang yang mula, memang banyaklah apa ni, jurang-jurang yang perlu kita harungi. Dan nampaknya macam pengalaman Datuk ni, pengalaman ni agak pahit-pahit juga ya. Dia macam sukar punya laluan untuk sampai ke tahap commercialization tu. You tanya semua orang yang pernah komersialkan, semua penyelidik yang pernah komersialkan, dalam buku tu saya interview 4 orang, termasuk saya, semua lalu jerih peritnya. Semua poket dah pernah terbakar, luka-luka, dah kena macam-macam, cuma tak mati je. Maknanya dah jatuh balik, banyak kali jatuh. You tanyalah pengalaman yang dalam tu Prof Halim, dia rakan saya di ITM, dia ada berpuluh patent, bukan IP, dia ada berpuluh patent. Dia dah sampai Arab Saudi, dah market dia punya produk. Macam-macam pengalaman dia dapat dekat immigration, macam-macam lah. So maknanya kalau kita betul-betul nak komersialkan produk kita, be ready with all the pain. But at the end of the day, it's worth it. Bagi saya, once you ada satu produk dah lalu semua proses A sampai Z dikomersialkan, maknanya you have been tested. Kalau tidak, cakap je lah. Until you do at least one product, daripada A sampai Z selesai, sampai ada customer willing to pay, then you have gone through the pain. Memang banyak sakitnya, but to me, it's worth it. Dengan kata lainnya, perkataan persevere tu kalau satu perkataan yang boleh menggambarkan sifat pendidik yang diperlukan untuk membuat pendidikan untuk masyarakat, kena persevere. So mungkin itulah training yang diperlukan. Tapi macam tak ada lagi Dato', training untuk persevere. Macam komando lah. Kalau kita nak training Rambo, kita letak di dalam hutan satu dan tinggalkan dengan pisau satu, cukup lah. Tinggallah situ 1 bulan. Jadi kalau untuk academician yang ada nak training untuk persevere tu, dia memang belajar sendiri ataupun sifat semula jadi. Kena promote sikit lah. First step kena baca lah buku ni. Sebab dalam buku ni nanti anda akan didedahkan dengan pengalaman 4 orang yang dah lalu dah komersial kan. Bila anda baca pengalaman mereka ni nanti, dengan harapan anda tidak lagi jatuh dalam lubang yang sama. Sebab dia dah lalu, dia dah bagi tahu dah, kalau anda buat macam ni jadi macam ni, macam ni. Dia dah bentangkan pula strateginya supaya pengalaman kami kami yang dah dulu buat dengan segala kekangan yang ada tu, kadang-kadang polisi pun tak ada masa tu lagi. Kita lalu, kita langgar je semua. Tapi akhirnya menjadi, contohnya kan, jadi pengalaman-pengalaman yang kami dah lalu itu nantinya menjadi pandu arah kepada anda supaya anda tidak jatuh dalam lubang yang sama, satu. Keduanya, kalaulah kami ambil masa 5 tahun baru menjadi, daripada research sampai kepada duit masuk dalam poket, katalah 5 tahun, anda boleh buat dalam masa setahun atau 2 tahun bila dah dapat tips-tips yang anda dalam tu. Sebab anda perlu belajar daripada pengalaman orang lain. Ada 2 cara untuk belajar. Pertama, kita belajar melalui pengalaman sendiri, termasuklah buat research. Kita buat research tu, kita belajar dari pengalaman sendirilah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk shortcut, belajar dari pengalaman orang lain. Kenalah merendah diri, be humble. Tanya orang, kalau orang tu dia memang ada pengalaman situ, kita kena merendah diri lah. Berani untuk sanggup belajar dengan orang tu, walaupun mungkin dia masih muda dari kita, tapi pengalaman dia penting untuk kita. Pergi tanya dia, pergi tanya pengalaman lain supaya anda belajar dari pengalaman orang lain. Kalau tidak, sentiasalah dari pengalaman sendiri. Memang jalannya jauh, dan yang paling malang sekali bila tak jaya, kita salahkan orang lain. Memang mudah menyalahkan orang lain. TNCPI tak guna lah, pengarah krim tak guna lah. Yang guna siapa? Aku seorang yang guna. Biasanya orang yang berjiwa kecil, orang lain keliling semua salah, kecuali dia. Itu tanda kita berjiwa kecil.
Kalau orang yang berjiwa besar, tak apa, dia mungkin ada kelemahan, saya pun ada kelemahan, saya yang perlu baiki diri saya. Itu orang berjiwa besar. Dia akan lihat apa kelemahan dia yang dia perlu perbaiki berbanding asyik nak menunjuk jari pada orang lain. Itu saya fikir kena faham. Saya teringat satu babak dalam cerita Frozen. Kalau siapa pernah tengok, masa dia kata it's easy to change the mind, maknanya dengan pengetahuan, but it's difficult to change the heart. Ke terbalik. Saya rasa betul lah. Jadi memang senang Datuk nak bagi tahu, baca buku dan sebagainya, tapi macam balik pada akhirnya sekali, nak berjiwa besar tu change the heart, Datuk. Ya. Ada tips lah sikit untuk change the heart ni tu. Wah, dia panjang cerita ni. Panjang cerita. Change the heart is not easy lah kan. Soalan pertama yang kita nak tanya, kalau kita nak ubah hati kita, siapa yang mempunyai hati? Soalan pertama. Semua tubuh badan kita lebih milik Tuhan. Exactly. Kalau dah kita nak ubah hati, minta tolong kepada orang yang mempunyai hati. Minta tolong kepada Allah. Doa lah. First thing is doa. Kita ni usaha je. Jadi tak jadi tu hak Allah. UTM kena buat program sembahyang hajat untuk mengubah hati penyelidik tu. Bagus juga tu. Lepas nanti tiap malam kami Jumaat tu buatlah sembahyang hajat seperti itu. Saya fikir itu, hidup ni dia tak boleh compartmentalize, tak boleh. Kita ni hidup dalam satu package. Semua dia mesti integrated. Maknanya semua itu. Itulah maknanya kita ibadat bukan tunggu masuk dalam masjid baru nak ibadat. Kita berbincang dengan orang lain tepi longkang pun jadi ibadat juga kalau betul caranya kan. Jadi masalah sekarang nak ubah hati, kena tanyalah punca dia kat mana. Kita nak ubah hati sekarang ni, masalahnya kita nak ubah hati, bukan nak ubah hati kita nak ubah hati orang. Mana nak sampai? Pertama yang you perlu, kalau soal hati, perkara pertama yang perlu ubah hati ni, tajuk lain pula dah ni. Ubah hati diri sendiri dulu, jangan ubah hati orang. Ubah hati diri sendiri dulu. Kalau kita selesai dengan hati kita, aman dunia ni. Kalau semua orang berusaha untuk perbaiki hatinya setiap hari, aman dunia ni. UTM ni pun aman. Yang masjid ni masalah hari ni, di UTM dan di mana-mana pun sibuk nak betulkan hati orang. Hati sendiri, aku okey lah. Cuba betulkan hati itu sendiri, tengok ke dalam, nampaklah nanti macam-macam yang kita kena betulkan. Dah kalau semua orang sibuk membetulkan diri dia, amanlah dunia ni. Itu saja formula saya lah. Simple but very practical. Terima kasih Datuk. Saya tambah sikit yang setakat saya tahu daripada pengalaman dengan Prof G. Prof G juga menunjukkan contoh dengan cara dia create champion. Datuk pun dah sebut saya create champion. Di create champion dia ajak sikit-sikit orang, kawan-kawan yang sekeliling saya sendiri tak berpeluang lah sebab sibuk dulu kan. Dr. Herman, Dr. Zaki, sikit-sikit akhirnya pemikiran, fikrah, jiwa yang besar dan sebagainya tu dia berpindah daripada seorang model kepada seorang junior researcher yang akhirnya akan sikit-sikit lama-lama jadi bukit lah nanti. Jadi itu macam mana Datuk? Adakah itu satu cara yang mungkin boleh kita praktiskan di sini, adanya konsep mentor, mentee, dan dia buat satu-satu daripada awal sampai habis, kemudian move on pada yang lain pula. Ya, itu bukanlah seperti yang Prof Hamid kata tadi. Dia bukanlah perkara yang boleh kita buat. Dia adalah perkara yang mesti kita buat. Cuba bayangkan ya, cuba anda bayangkan sekarang ni, cuba bayangkan siapa juara dunia yang kita ada di Malaysia. Kita ada Lee Chong Wei, Datuk Lee Chong Wei, kita ada Nicole David, kita baru ni kita ada yang menang 4 kali juara silat di Melaka kan. Cuba tanya juara-juara dunia itu. Jangan, kalau nak tanya, kalau nak belajar, biar belajar from the best. Tanya juara-juara dunia. Ni kita cerita juara dunia ni. Dia boleh menjadi juara dunia, adakah dia sendiri seorang? Dia mesti ada support system. Support system is very important. Research macam tu juga. Kalau kita nak jadi juara dalam penyelidikan, the support system important. Tadi tu support system lah. Rakan-rakan RG, rakan-rakan dalam COE, rakan-rakan dalam fakulti. Kita kena belajar supporting each other, bukan competing with each other. Yang jadi dia masalah di UTM, saya akan terus terang ini. Kita salah di UTM ni, kita compete among orang kita kat UTM. Kita punya competitors bukan dalam UTM. Memanglah kita kena compete juga, tapi your real competitors dekat luar tu.
Jadi untuk kita jadi juara peringkat nasional, untuk kita jadi juara di peringkat kebangsaan, di peringkat dunia, kita kena belajar supporting each other. Walaupun kita compete dengan kawan-kawan kita satu fakulti antara tu, tapi at the same time kita kena belajar sokong dia. Bila dia nak pergi keluar, kita sokong dia. Itulah kaedah yang sepatutnya kita ada di UTM ni. Dan itulah di situ bila kita sebagai pengurusan tertinggi, saya share lah pengalaman saya di UTM sebagai SPI, dan saya sangat sukalah, bangga hari ni Prof G pun ada kat sini, Prof Zul pun ada, supaya mereka nanti boleh ambil some tips lah kan. Dalam kita merangka support system ni, 3 layer ni kena ada. Ini falsafah saya daripada dulu lagi di UTM, di mana pun bila saya jadi manager. Pertama, you kena siapkan structure kena betul. Itu yang kita buat. Kena ada, dulu kita punya Center of Excellence, kita ada RG, kita ada pengurus, kita ada coordinator, bla 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 lah. Kita ada KRIM, kita ada UCC. Itu structure. Kena ada structure. Maknanya di UTM tak ada masalah dah tu. Structure dah okey. Yang kedua, lepas structure yang ada, kena ada sistem. Dulu kita tak ada sistem, kita tak ada instrumen nak ukur RG performance, kita buat. Kita ada sistem Myra dah ada. Kita ada sistem yang lain-lain lah. Kita ada dokumen mengurus entiti penyelidikan di UTM. Pernah buat dah tu. Maknanya itu sistem level. Belum ada polisi, buat polisi. Belum ada cara, buat cara. Belum ada jatah kuasa, itu sistem level. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, level yang operasi dah prosedur. Kena ada prosedur gerak kerja macam mana bersama. Jadi kalau kita nak susun strategi di UTM untuk kecemerlangan, 3 layer ni perlu diurus. 3 layer perlu diurus. Dan saya nak kena share sikit lah. Saya share sikit. Tapi untuk jaga hati, saya buat in general saja. In general. Di UTM contohnya, kita kena faham bila ada masalah, bila timbul problem, kalau bahasa Jawanya, bila timbul masalah problem, kena faham nak selesaikan tu level mana. Sebab saya pernah lihat, pernah berlaku masalah problem tu berada di peringkat operasional. Masalah problem tu berlaku di peringkat prosedur dan operasi. Tapi yang kita selesaikan di peringkat struktur, kita tukar struktur. Salah tu. We have made that same mistake dulu. But I think we should not make that mistake. Kalau masalahnya di operasi, selesaikan secara operasi. Tak perlu tukar sistem, tak payah tukar structure. Sebab kalau kita mistake masalah operasi, kita selesaikan, kita ubah structure, kita ubah sistem, memang kita akan patah balik ke belakang. Terima kasih Prof. Alhamdulillah, dia dapat dengar sikit. Ada dah pesanan penaja dekat situ sikit. Jadi kena faham sebagai kalau kita pegang jawatan, kena faham tu. Kalau masalahnya di operasi, selesai peringkat operasi. Dalam mesyuarat saya selalu saya sebut, kalau masalah dapur, selesai kat dapur, jangan bawa ke ruang tamu. Itu istilah yang selalu saya guna dululah. Selesai dekat dapur kalau masalah dapur, jangan bawa ke tempat lain. Itu saya harap dapat dilaksanakan hari itu. Wali, kepada penyelidikan untuk masyarakat itu, tadi kita banyak cerita pasal penyelidikan secara umumnya. Kita cerita pasal polisi, proses, prosedur. Untuk masyarakat ni bagaimana Datuk? Adakah cukup mantap kita dari segi struktur, dari segi polisi, prosedur kita di UTM ni? Itu soalan yang sangat menarik dan relevan tajuk hari ni. Kalau ini tak sebut tadi, sia-sia lah apa yang kita duduk luar kat sini kan. So saya bagi soalan tu keluar. Kalau saya tanya soalan ya, semua penyelidik ada kat sini dan di luar sana dalam online, di YouTube ke mana-mana. Saya tanya satu soalan. Bila anda nak buat penyelidikan, research proposal, first step, apa yang anda buat? Ingat tak? Prof Fahmi, apa yang anda buat? Anda nak buat research proposal ni, nak buat proposal research. What is your first step? Aku pula tanya dia. Tadi saya jawabkan daripada sebelah sana, literature review. Cantik. Memang itu yang typical academic punya jawapan. Aku dah tahu dah, you akan jawab itu. Memang betul lah. Memang betul. Apa implikasinya bila literature review is your first step? Ada besar implikasinya. Because
saya quote Confucius dalam bahasa Melayu, tapi saya Confucius bahasa Melayu, okey, bahasa Melayu ke? Okey, bahasa Melayu lah. Confucius berkata, perjalanan 1000 batu bermula dengan langkah pertama. Kalau langkah pertama dah sengit, agak-agak ujung sengit tak? Lagi sengit lah. Pasal apa? Tadi soalannya lah nak buat research untuk masyarakat belakangan. Tapi your starting point lah buat research untuk academic literature review. Academic literature review tu siapa yang tulis? Orang akademik. Jadi kalau anda baca literature review, anda baca orang dah buat ni, dah tulis ni, orang ini belum buat ni, yang ini saya nak buat. Itu untuk siapa? Dan kalau anda nak buat research untuk masyarakat, di mana starting pointnya sepatutnya? Masyarakat. That's why you kena pergi ke masyarakat, baca dokumen-dokumen tentang masyarakat, pergi gaul dengan dia, apa masalah dia, baru nampak, oh ni dia, ni yang saya nak buat research. Your starting point is very important. Yang jadi isu sekarang, starting point dekat sini, you kata you nak buat kat sini, ada dikotomi kat situ, ada masalah besar dekat situ, ada gap yang perlu diurus. Kalau nak buat research akademik, so be it. Itu literature review is the first step. Tapi kalau nak buat research di masyarakat, saya dah tengok contoh-contoh di Thailand dan sebagainya. Profesor buat research dengan petani, dan petani yang nasihatkan profesor. Boleh faham? Sebab dalam dunia dia lagi pakar. Ini berlaku di Thailand. Saya masa urus dekat Malaysia dia betul, kita kajilah, tengok, wow, terperanjat. Saya terperanjat. Patutlah dia maju. Sebab profesor pergi berkawan dengan petani, buat research dengan petani. Petani terlibat dengan your research from day one. Kita terbalik. Kita pergi buat literature survey, kita buatlah kita punya proposal, kita dapat grant, dah dapat dah idea prototype, baru pergi jumpa petani. Kan terbalik tu. Tiba-tiba petani kata, ini aku tak perlu. Dah kita marah petani tu lah, kita dah ada idea nak bagi tolong dia orang tak perlu. Memanglah dia tak perlu. You jumpa dia the last day, the last segment baru nak jumpa dia. Selama ni ada gap. Kalau you nak buat research untuk society, dengan industri pun sama, engage dengan dia orang from day one. Bagus lagi, libatkan dia orang dalam your team. Kalau bukan sebagai penyelidik yang akademik, tapi sebagai penasihat, kata, oh sebenarnya yang ni kan kami tak perlu sangat ni, kami lebih perlu yang tu. Then you know from day one, jangan buat research tu, sebab dia tak perlu. Kalau you tunggu hujung-hujung, I made the same mistake. Kalau you tunggu hujung-hujung baru nak tunjuk dia, ni prototype saya, dia kata, saya tak perlu, minta maaf. Saya kena repair saya punya research dulu, 2 tahun baru selesai. Saya buat research untuk industri, tiba-tiba saya dapat prototype, saya dah buat prototype saya. Saya buat seminar macam ni lah, panggil orang-orang industri yang contoh kononnya akan jadi saya punya pelanggan. Saya terperanjat, orang kata terkeja beruk lah, istilah orang kampung kan. Tiba-tiba dia kata apa, saya punya partisipan dia kata, kami tak perlu ni semua. Dan kebetulan waktu itu kita ada masa, saya ada buat printer semua, saya print soalan, 5 soalan. Jam tu juga saya design questionnaire, 5 soalan untuk dapat, okey, apa yang anda perlu, berapa yang anda sanggup bayar. Baru saya tahu, oh okey, ada gap. Yang saya buat yang ni, yang dia perlu lain. Saya terpaksa 2 tahun repair that mistake. I don't want you to make the same mistake. Kalau you betul-betul nak buat research untuk masyarakat, from day one buat research untuk masyarakat. Bergabung dengan dia, berhubung dengan mereka, bergaul dengan mereka, cerita dengan mereka, dia akan cerita kat you masalah you, dia apa. You have the knowledge, but you don't know where to put your expertise into place. Get them involved with you from day one. Then at least you save a lot of time nanti. Bila dia dah mula dah engage dengan you, bila dah siap prototype, dia dah ready nak accept your product. That is the way to do it. Itu pengalaman saya lah. Jadi begin with the end in mind. Dengan end in mind tu adalah masyarakat. Dan mungkin ada sedikit dari segi operasinya, di situ yang saya dapat nampak masalahnya ialah Dato' menurut pengalaman saya lah, bila kita bergaul dengan masyarakat dan mencari masalah daripada masyarakat itu sendiri, kadang-kadang masalahnya itu tidak sampai ke tahap penyelidikan. Macam Dato' cakap tadi, apa beza penyelidikan dan kajian? Dia sampai tahap kajian saja.
Jadi bagaimana, adakah kita patut be selektif ataupun kita teruskan sebab peluang ni datang sekali-sekala tu Ya. Okey. Ini soalan dah mula soalan yang sangat operasi kan, dah sampai praktikal. Bila kita engage dengan masyarakat, dengan industri, for that matter, dengan orang yang kita sangka mungkin akan jadi kita punya partner, jadi kita punya klien. Jangan pergi jumpa dia tanya apa masalah kau. Itu macam kurang asam lah, ya? Kurang adab. Adabnya lah, mari kita berkawan. Saya belanja you makan, yang kita makan je, borak-borak je, borak biasa je, borak biasa. Bila dia dah percaya dengan kita, dia akan keluarkan masalah dia. Kita tak payah tanya. Masa tu lah peluang, tunggu opportunity. Bila dia sebut, kita okey. Kalaupun bukan kita yang akan buat research tu, mungkin kawan kita, mungkin dia punya masalah tu tak sesuai dengan kita punya expertise. Tapi kata, oh saya ada kawan, dia bidang ni, dia pakar benda, nanti saya perkenalkan, nanti kita cubalah tengok mana-mana yang boleh. Maknanya kita kadang-kadang bila bergaul dengan masyarakat, bukan kita yang dapat direct project tu, kawan kita, tapi kita ni sebagai orang yang bantulah, kan? Tujuannya tadi serve, we serve the society. Serve society tu tak semestinya kita punya projek, mungkin kawan kita punya. Jadi masalah sekarang ni, oh ini bukan bidang aku, daripada aku bagi dia bidang dia, baik aku simpan ke diam je, kan jadi masalah. Itu tadi, kita kena berjiwa besar lah. Dan jangan terus tiba-tiba 2 hari kawan dah terus nampak opportunity tak. Kadang-kadang setahun kawan boleh cerita masalah dia. Ada orang dia lambat nak percaya kita, especially orang industri. They will test you first. Tapi kalau dia nampak you memang expert dalam you bidang, lepas tahun bergaul dengan dia, you tak payah tanya, dia akan bagi tahu masalah dia kat you. Saya pernah ada orang call, industri call, saya ada masalah dekat kilang saya, ada masalah vibration gini-gini. Macam tu ya, sebab kita dah kenal kita, dia dah tahu siapa kita. Satu phone call solve the problem. Ada yang buat aircon dekat waktu saya di Bangi tu, syarikat, tak payah sebut syarikat lah kan. Sebab dia dah kenal kita, dia ada masalah, dia terus call je, saya ada masalah ni, saya punya produk ni, customer asyik komplain, rasa terlalu rosak. Kita buat test dalam lab saya. Rupanya memanglah dia one of the component tu, dia ada resonance frequency. Selesai masalah macam tu je. One test selesai masalah dia, customer pun happy, saya pun happy lah. Sebab ada fulus, dia happy lah kan. So maknanya kadang-kadang kalaupun dia tak ada duit, tak apa, kita serve je. That is your investment lah. Dia nanti kawan dia ada masalah, dia akan recommend kawan dia kepada kita. So ini semua adalah, saya pakailah satu perkataan Mak Saleh ya. Mungkin Mak Saleh campur Jawa kot. You must first give in order to receive. Boleh faham? Saya ulang balik. Ini penting sangat ni. You must first give in order to receive. Yang jadi masalah dekat kita hari ni, rata-rata nak receive je. Mentaliti kita ni nak ambil. Nak belanja orang makan pun payah. Macam mana orang nak kawan dengan kita? So in order to receive, you must first give whatever form. Your service, your senyuman, your belanja makan, your duit, whatever. Then only people will come to you. Ini sangat fundamental dan sangat jarang kita guna lah. Especially yang muda-muda kan. Betul, masa bercinta memang kena banyak belanja makan. Tahu tak apa. Lepas tu dia pula belanja kita makan. So kita, betul tak bila dah kahwin, betul lah kena. Okay, so dah cinta kahwin pula lah. sebab memang ada tersebut dalam buku ni pasal kahwin. Ada. Okay. Saya bacakan, the main obstacle is to maintain the relationship. It is a dynamic relationship. It is like a marriage as well. Cuba boleh Datuk ulas sikit, sebab tadi saya faham kawan dia ramai, kahwin dia 1 atau 2 atau 3. So maknanya bukan semua yang kita kawan tu kadang-kadang kita dapat apa yang akhirnya masalah. Saya tanya soalan balik kat moderator lah. Seronok juga boleh tanya moderator ni. Saya tanya moderator, dalam perkahwinan dan perkawanan, apa satu elemen yang sempurna yang kena ada? Susah tu jawapan tu. Ya, audience dah jawab. Audience yang 30 juta ni jawab, jawapan yang sama nampaknya. Dia kata kena setia, kena trust. Memang betul lah. Dalam perkahwinan dan perkawanan yang sejati, number one is trust. How do you build trust? Trust ni tidak boleh, kita tak boleh demand trust, kita boleh earn trust. Boleh faham Itu bahasa Jawa.
Kita tak boleh minta orang percaya dengan kita, tapi kita kena earn ni dalam bahasa Melayu ni apa ya? Kita kena menerima. Betul lah, lebih kurang. Kita kena ada saya dah hilang istilah bahasa Melayu. Ada istilahnya tu. Kita kena earn ni maknanya kita berhak untuk dapat orang percaya kita. Kita kena berusaha mencari. mendapatkan hak tu. Mendapat hak tu mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Maknanya you have to build reputation first, you have to build relationship first, baru orang percaya kita. Ni belum percaya lagi dah tanya apa masalah kau, saya ada projek recent nak buat untuk kau ni. Dia akan lari, confirm dia lari. Kita kena bina dulu perhubungan tu. So dalam perkahwinan dan perkawanan, trust is very important. Sama je prinsipnya. Once they trust you, they will come to you. Orang industri ni ada banyak duit. Terus terang saya cakap, orang industri ada banyak duit, tapi dia tak percaya kat you. Kalau dia bagi duit kat you tu, you boleh manage tak duitnya dia? You boleh manage tak duit orang industri nak bagi ni? You boleh manage. Dia takut nanti dia beli lain sana, beli sini, beli tu, dah duit projek habis, hasil tak ada. Itu yang banyak berlaku. Sebab dia belum percaya dekat kita lagi. Tapi kalau dia dah percaya dekat kita, dia akan bagi you duit. Confirm. Saya dah buat try banyak kali dah. Saya dah try banyak kali dah. The minute dia trust you, they will give you the money. Don't worry. The minute dia belum bagi duit, maknanya dia belum percaya kita. Maknanya apa? Kenalah usaha bina perhubungan tu, usaha lagi. Maknanya kita yang kurang berusaha untuk bina perhubungan dengan orang industri, menyebabkan orang industri tak datang kat kita. Kita yang kurang berusaha untuk bekerjasama dan dekat dengan masyarakat, sehingga masyarakat tak mau datang dekat kita. Salahkan kita. Betulkan keadaan itu. Saya ingat dia makan masa dan juga ada proses lah, 2-3 tahun insyaAllah menjadi lah. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit pengalaman apa yang Datuk cerita ni dari segi contoh Dr. Norafiza Abbas di FKE, dengan menggunakan sistem yang sedia ada di UTEM ni, beliau pergi industrial training, industrial attachment. Tapi yang membezakan industrial attachment dia dengan industrial attachment yang lain-lain, dia ada clear mindset daripada awal untuk mendapatkan kepercayaan dan apa dipanggil tu, berkhidmat sungguh-sungguh bersama industri tersebut. Jadi akhirnya beliau pada hujung setahun lepas latihan tu, beliau siap kena tambah lagi beberapa bulan kerana ada projek grant 2, dapat 2 grant daripada industri. Dan lepas dia dah buat tu semua, dia bagi lagi 10 projek yang sampai tak larat pula nak apa dipanggil tu, nak layankan lah dengan Petronas, bukan calang-calang company. Jadi sebenarnya apa dipanggil tu, seperti yang Datuk cakap tadi, kepercayaan itu sangat penting. Sebab bila dah percaya, dah setahun ada relationship yang baik, lepas tu melimpah ruah rezeki dari segi grant lah, sampai tak larat nak buat. Mungkin itu satu dari segi contohnya. Maknanya sistem dah ada, proses mungkin kena tambah baik dari segi pelaksanaan proses tu. Maknanya individu pesyarah tu sendiri kena begin dengan mindset industri, bergaul, mendapat kepercayaan dan sebagainya. Mungkin itu perlu dijadikan KPI dah tu. Bergaul dengan industri tu. Ini sangat menarik lah. Kita dah ada banyak PTJ kita kan, hubungan industri ada, bla bla bla. Ya, kita tengah main peranan lah. Sekarang ni kita dah ada COE. Itu semua kena main peranan lah. Maknanya structurekan inisiatif itu yang pertama. Yang keduanya saya fikir yang kita belum sentuh lagi hari ni, yang agak penting juga, bila kita pergi kepada kita punya industri, klien atau society, kita kena datang sebagai satu pasukan. Datang sebagai satu pasukan yang berbentuk multidisciplinary. Yang ini yang masih ada gap. Kerana apa? Untuk menyelesaikan masalah sebenar di luar tu, dia bukan satu domain. Dia bukan satu domain ilmu sahaja yang perlu dipakai. Untuk menyelesaikan masalah sebenar di luar tu, kena ada domain soft sciences dengan hard sciences. Kena ada teknologinya, kena ada humannya, kena ada businessnya, kena ada PR-nya. Maknanya you datang kepada mereka tu kena datang dalam bentuk multidisciplinary punya team. Itu sebab saya fikir struktur Center of Excellence,
Taiko ke RG tu penting untuk digunakan supaya nanti bila dia pergi ke industri, dia pergi dalam satu RG contohnya atau dalam satu COE, barulah nanti orang tengok, wow, dia orang ada semua kan, ada labnya, ada orang daripada social science, ada teknologi, geran pun ada. Lebih impresif lah bagi saya, lebih impresif. Jadi kebanyakan kita buat research adalah research yang berbentuk silo ya, quote unquote. Maknanya kalau kita buat contohnya bidang dalam bidang whatever engineering, bidang robotik, itu je lah kita punya bidang kan, robotik. Tapi robotik tu pun ada banyak bidang lagi, sub bidang. Cuma bila nak pergi melayan kepada masyarakat, semua sub bidang robotik ni kena datang dalam satu suara. Kontrolnya, kinematicsnya, artificial intelligence-nya, performance-nya, semua datang dalam satu tim. Tapi kalau orang kontrol datang lain, orang kinematik datang lain, orang artificial intelligence datang, memang confuse lah you punya klien kan. Jadi yang tu yang kita kena belajar. Kita kena belajar bekerja dalam pasukan. Itu tadi dah balik pada perkara asas tadi, iaitu apa? We support each other. Kalau kita punya RG tak ada kepakaran tu, RG lain boleh bantu. Bila pergi keluar, kita saling bantu-bantu. Kat dalam nak compete lah. Tapi kita kena faham domain ni, sempadan masa bila kita compete, masa bila kita bersatu balik. Yang itu yang kita kena faham. Yang jadi masalahnya sekarang ni, kita compete kat sini, dekat luar pun kita compete lagi. Tak faham role, tak faham bila medan yang kita patut compete dan bila medan kita patut bersatu kembali. Kadang-kadang dua fakulti datang company yang sama tu nak buat MOU. Ya, itu biasa jadi kan. Kenapa tu agak-agak? Itu bagi saya adalah isu asas, isu fundamental yang perlu diselesaikan. Jadi tadi ya kita dah cerita tentang what university can do. Second is what you researcher can do. First, be open-minded lah, mindset. Be open-minded. Janganlah ego sangat jadi researcher ni. Ada banyak ilmu yang kita tak faham pun kat luar ni. Ya, be humble, learn to be humble. And learn. Belajar ni tak pernah habis ya. Siapa berhenti belajar, dia berhenti jadi manusia. End of story. Jadi terima kasih Datuk. Kita dah dapat dengar kita perlu betulkan dari segi governance ya, policy, structure, policy, proses, dan prosesnya begin with the end in mind, letakkan masyarakat daripada awal, dan semuanya memerlukan jiwa yang besar dan sikap yang betul untuk daripada awal. Dan akhir sekali tadi, mungkin semua orang kena tahu apa orang lain buat dan bekerja secara berpasukan, bukannya dalam silo. Saya ingat daripada awal Datuk memang sangat tekankan perkataan silo tu pun saya belajar daripada bila Datuk sebut lah. Sebelum tu tak pernah guna perkataan silo tu. Jadi Datuk, masa begitu mencemburui kita sekarang dah pukul 12.30 dan kita akan memberi peluang juga kepada semua audience para peserta untuk bertanyakan sedikit soalan. Jadi kenalkan diri dan mungkin boleh tanyakan soalan. Datang dari mana juga. Silakan, siapa yang ada soalan kita boleh mulakan sekarang mungkin sampai 12.50. Ada apa-apa soalan daripada Facebook? Siapa boleh cek kalau ada soalan daripada Facebook? Ya, saya sebenarnya sangat meraihkan sama ada soalan atau komen. Saya tak kata semua yang saya kata betul ya. Kalau salah silakan nyatakan, dan saya sedia untuk ditegur, dan saya sedia untuk belajar juga, insya-Allah. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Salam. Saya Syarif daripada FTKI. FTK ya? FTKI. Ada satu kampung, nama dirahsiakan. Saya pernah ajar penduduk di situ macam mana nak gunakan alat elektrik guna sistem solar sahaja. Simple. Dan penduduk di situ sangat menghargai lah. Maksudnya macam mana ada inverter, simple je sistem. Dia boleh on TV, boleh tengok, boleh jalan mesin basuh, okey. Tapi dia sangat menghargai sampai dia WhatsApp satu kampung tu. Dia ada grup dia, terima kasih kepada Encik Syarif kerana ajar ini. Dulu kita tak tahu, sekarang kita dah tahu. Dan dia sekarang lagi advance daripada saya. Dia ajar, okey, kita boleh guna tambah ni lagi. Maksudnya apa yang saya ajar tu dia lagi advance daripada saya sekarang.
Tapi apa yang saya nak highlight dekat sini, mungkin untuk masyarakat benda tu simple sajalah. Tapi bila kita, contohlah, kalau kita nak buat penyelidikan, kalau kita letak benda tu, nak ajar orang kampung pakai ni, dia tak lepas sebab dia, ini simple sangat, mesti tak lepas. Itulah saya antara konflik tu lah. Maksudnya kepada masyarakat benda tu kecil tapi impactnya besar. Tapi untuk kita buat penyelidikan, untuk kita letak tajuk tu, dia mesti tak lepas sebab benda ni nampak simple daripada pihak universiti lah ataupun pemberi dana. Itu saja. Okay, masih saya faham soalan tu. Yang lain tadi kita kumpul 2-3. Boleh ya? Boleh. Yang soalan pertama kecil tapi besar. Besar ke kecil? Macam mana? Okey, soalan kedua silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi saya Burhanuddin daripada BKIM. Terima kasih yang bagi Datuk dan juga moderator satu topik yang cukup baik lah, dan banyak perkongsian yang Datuk berikan berkenaan dengan pendidikan untuk masyarakat lah. Tapi kalau kita tengok konflik on modern society, konflik on community on modern society ni, contohnya saya dulu pernah pergilah ke Indonesia di mana kita dijemput untuk menggunakan drone bagi kegunaan pertanian, bagi petani. Jadi kita pun pergilah dan kita lihat contoh penggunaan drone ni di Thailand contohnya adalah komersial lah, di mana dia produce very high volume agriculture product dan sebagainya. Jadi kita pergi ke Indonesia, kita bawa kontraktor lah ataupun vendor drone free bersama researcher ke sana. Dan if we look at the modern society, they have many conflict, especially on business tycoon dan sebagainya, yang mana bila kita berikan penyelesaian, jadi ada banyak konflik di kalangan business tycoon ataupun even politicians ni, yang mana research untuk kemajuan masyarakat kita lihat ada sekatan lah. Yang mana kalau kita lihat researcher, kalau di industri contohnya ataupun academician, mereka lebih telus. Mereka terus direct to the point and then they come up with the solution, with the problem statement that they have, with the RQ, and then they come up with the objectives and then they give certain solutions. But for the implementation, not that easy. Jadi mungkin Datuk ada pengalaman yang lama dalam bidang ni, mungkin boleh kongsilah penyelesaian yang boleh kita ambil untuk menyelesaikan konflik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi? Mungkin Datuk boleh jawab dengan dulu. Okey, dua soalan yang atau perkongsian yang sangat menarik dan memang real world lah, di dunia nyata. Ni yang kena belajar ni. Baik. Contoh tadi Syarif daripada FTKE, kita ajar orang kampung simple system lah, simple system, dan dia memang membantu dan mereka sangat menghargai. Tapi bila dunia research, benda macam ni macam very too simplistic lah, too simplistic kan. Nak buat tajuk ni macam tak sesuai untuk kita punya research proposal. Di sinilah saya ulang balik. Saya pun dah lalu itu dulu dan kita pun sebenarnya dalam tu ada opportunity. Dalam tu ada opportunity. Contoh memang kalau you nak buat on the technology itself, dah selesai. Benda tu benda textbook kan, bukan benda research. Tapi kalau you nak jadi impact kepada manusia dan kepada masyarakat, di situ ada research. Faham tak? Jadi maknanya kalau you datang ke masyarakat dengan multidisiplin tadi, mungkin keluar research social science. Contohnya penerimaan teknologi di kalangan masyarakat kampung dalam solar. That is social science. Itu orang dalam IPTK ke mana-mana boleh bantu. Maknanya tak semestinya tajuk tu dalam domain, again saya balik pada contoh tadi, tak semestinya dalam domain kita. Saya boleh bagi you, saya boleh bagi contoh, dan kami dah pernah buat pun di UKM. Satu topik boleh keluar 5 research proposal. Sosialnya, bisnesnya, strateginya, polisinya. Tapi satu pengalaman. Dekat sinilah kalau kita bekerjasama dalam pasukan baru keluar idea-idea yang di luar textbook ni. Tapi kalau kita je tak campur dengan orang, tak campur dengan fakulti lain, tak nampak opportunity tu. Boleh faham So
mingle around. Kadang-kadang idea tu keluar masa lunch, bukan masa meeting. Borak-borak, kalau buat ni bagus. Macam saya kata tadi, one problem kita boleh tackle dari beberapa angle. Maknanya kita boleh keluar satu problem, keluar 5 research proposal. Kami dah buat dulu di UKM. Saya dah buat lah. Materialnya lain, matematiknya lain, sosialnya lain, bisnesnya lain. Kan? Banyak research. Gabung jadi projek besar. Macam tu strategi. Itu saya kata tadi tu. Kalau kita datang dengan minda yang besar, kita Allah bantulah insya-Allah. Tapi kalau kita datang dengan minda kecil, minda kecil dia makin lama makin kucuk. Asalnya tak payah buat. Tak nampak opportunity. That's why we have to mingle and talk about work. Banyak idea besar keluar dalam bentuk yang spontaneous. Dalam borak-borak keluar idea. Banyak idea besar keluar macam tu. Bukan dalam meeting. Itu yang pertama. So belajar. Kalau macam ni macam mana? Bincang dengan orang lain, ada tak opportunity? Saya fikir banyak. Macam Datuk, pasal solar ni Dr. Gan, dia buat dengan event dengan Manchester University. Projek yang tadi tu, yang Datuk cakap tadi, solar impact solar kepada dekat Sabah. Itu contoh lah. Saya bagi contoh lah, kawan saya memang pakar solar di Malaysia. Satu dunia orang panggil dia. Saya tak nak sebut nama lah kan. Di UKM. Rupanya solar ni pun ada masalah, dia kata. Dekat luar boleh lah, dekat negara lain boleh buat. Tapi dekat Malaysia dia kata banyak mendung. You boleh study, kalau kawasan kampung, ada pokok, ada mendung, apa efisiensi solar macam mana. Itu kata contoh ya, masalah penggunaan teknologi solar di Melaka. Satu dunia nak tahu tau. Apa masalah implementasi teknologi solar di Melaka. Itu opportunity. Sebab di tempat lain masalah lain lah, tapi Melaka especially apa? Contohnya, besok bila ada masalah di Melaka, kita dah tahu weathernya, anginnya, awannya. Itu semua data-data tu adalah ilmu baru bagi mereka. Bagi kita macam dah biasa. Tak, bagi mereka ni baru. Itu saya kata tadi, learn to look at things differently. Opportunity kat mana-mana ada. Cuma kita mungkin buta hati lah. Itu yang pertama. Saya pergi kepada soalan yang kedua. Prof Burhan fikir modern society ada banyak konflik. Saya ambil contoh UTM cukup. Pengalaman saya di UTM. Mula-mula grup yang nak ni research waktu tu saya TNCPI. Ni kita cerita UTM senang nak belajar kan. Ambil contoh luar dan ambil contoh UTM. Mula-mula grup yang nak buat solar beca tu tak nak buat solar beca. Saya sebagai TNCPI terpaksa kuntau minda lah dengan grup tu. Psycho dia sampai kata okey kita buat. Akhirnya jadilah teknologi solar beca UTM. Daripada tak nak buat sebab dia dah selesa dengan elektrika, dia ada kereta elektrik, tak payahlah buat solar beca ni. Buat masanya kita mana ada beca. UTM tak ada beca. Dia kata maksudnya researcher kita lah. Saya TNCPI masa tu. Kita nak suruh dia buat solar beca, solar dia tak nak buat. Buat apa nak susah dia? Kena buat susah. Ini yang diminta oleh masyarakat. Kita punya klien dah sebut. Tapi kita sibuk silo. Kita ada kereta elektrik, kita wawarkan je lah kereta elektrik ni. Dah orang dah minta. Jadi akhirnya saya kena psycho. Guna puntau minda lah. Buat. Bila dah buat, dah jadi, dah cantik, dah masuk surat khabar. Ambil gambar masuk surat khabar. Tak boleh nak implement kat Melaka. Pasal masalah tadi lah. Rupanya dekat, saya cerita terang-terang ya, rupanya dekat sana yang nak menerima tu dia ada banyak grup. Elemen-elemen lain masuk lah. Okay, fine. Kita teruskan, kita buat dekat Terengganu. Kita nak masuk pasukan tu. Terengganu yang offer, buat kat Terengganu. Bila buat kat Terengganu masuk surat khabar, dah orang Melaka komplain pula. Kenapa tak buat Melaka dulu? Lah. Nampak tak? Itu semua real world. Dan kita kena urus secara berhikmah. Jangan marah-marah. Belajar PR. Tak apalah, dia tak boleh buat sini, kita buat tempat lain. Besok kita buat tempat lain, dia pula yang panggil, main buat kat Melaka pula. Nampak tak? So sometimes kita kena very tactful, jaga hati orang. Ini semua skill-skill di luar sana yang kita kena belajar balik lah. Kalau kita datang dengan ego, memang tak ada cerita lah. Belajar, learn to be humble. Kawan dengan orang, dia tak nak, tak apa, cari orang lain, ada orang lain nak. Dan besok dia akan panggil balik kita, main, kami pun nak. Nampak? Ini real world, real case UTM. Tak payah cerita tempat lain.
So I think skill human tu yang kita kena belajar banyak. Skill teknikal dah selesai, tapi skill human ni memang banyak kita kena belajar lah. Kena belajar kuntau minda. Masuklah kursus saya besok, kuntau minda. Kursus online ni Zul? Online. Online. Itu satu lagi promosi sempat. Okey, kita ada masa lagi untuk satu soalan. Kalau ada satu soalan yang balik tak boleh tidur nak tanya. Kalau tu ramai dah. Faizal ada. Cakap tak ada soalan. Faizal dah cukup masyarakat dia daripada masyarakat dah terlebih pula. Dalam Facebook ada soalan. Dalam Facebook ada soalan. Siapa boleh cek? Boleh tahu dalam Facebook? Facebook betul ke ada ni ke kata-kata ni je? Cik Arif ada soalan Facebook tak ada? Okey. Jadi kalau begitu alhamdulillah mungkin saya dapat rumuskan bagi pihak semua pada hari ini. Yang kita dapat belajar hari ini daripada awal tadi ialah penyataan masalah tentang isu penyelidikan untuk masyarakat. Kita dah faham penyelidikan tu skopnya apa, masyarakat tu skopnya apa, dan seterusnya kita dah faham secara praktikalnya strategi yang boleh kita amalkan, bukan setakat dari segi step by step, tetapi juga dari sudut hati, soal hati, apa yang kita patut lakukan hingga kita akhirnya dapat memberi impak kepada masyarakat. Saya rasa itu yang paling saya dapat pada hari ini, iaitu kalau nak mulakan, nak betulkan, kita kena tanya soal hati kita. Apa sebenarnya kenapa kita buat semua yang kita buat ni lah. Kalau mungkin caranya betul, kalau tak dibayar gaji pun mungkin kita akan tetap buat perkara yang tadi itulah kepada masyarakat tu. Macam Datuk Jai dah nak pencen lagi bulan ni lah. Jadi kalau dia tak dapat gaji bulan 9 nanti, dia akan terus buat memberi impak kepada masyarakat. Saya nampak dah ada jadual dia dah. Apa panggil tu, hasil-hasilnya, pemikiran dan sebagainya. Still walaupun dah tidak bekerja dengan Unitem, masih memberi impak kepada masyarakat. Jadi itulah mungkin yang paling penting sekali kita mulakan. Dan dari segi proses tadi, kita dapat lihat dari segi individu, kita kena start dengan begin with the end in mind, begin with masyarakat lah dalam kepala. Jadi terima kasih banyak Datuk. Kami sangat hargai kalau Datuk mungkin untuk semua saya selalu cakap dengan anak saya, Datuk, kalau bapak bagi nasihat ni kamu tak berapa nak dengar. Tapi tahu tak kalau kat luar sana bapak dibayar untuk berucap ni 1 jam RM100. Tapi saya percaya Datuk Jai punya ucapan ni, kalaulah dia pergi Timur Tengah, dibayar RM10,000 untuk 1 jam. Itulah nilainya sebenarnya apa yang kita belajar pada hari ini, kerana impaknya sangat besar. Mengubah masyarakat, menjana ekonomi, masalah yang kita nampak dekat Malaysia ni yang tak cukup pekerjanya, masalah inflasi dan sebagainya, itu semua sebenarnya kita lah peranan utama kita yang menyelesaikan. Jadi alhamdulillah Datuk, sekali lagi terima kasih, dan kita berikan satu tepukan gemuruh kepada Datuk Dr. Muhammad Jailani Muhammad Noh. Setamanya saya ambil peluang ni ucapkan terima kasih kepada penganjur, kepada TNCA kita ada hari ini, TNCPI, dan kepada tuan-tuan perempuan yang sudi mendengar. Pertamanya saya cerita tadi tu spontaneous, tak ada skrip apa-apa, dan obviously tentunya kalau ada pun dalam buku tu tentunya ada banyak silap lah. Saya tak claim semua yang saya cakap tu betul. Mana yang silap tu kelemahan saya, yang betul tu datang dari Allah lah. Saya mohon maaf atas segala kesilapan, dan mudah-mudahan ada perkara yang boleh dimanfaatkan dari apa yang kita punyai, insya-Allah. Terima kasih dan mohon maaf segala kesalahan. Datuk Jai. Mungkin selepas ni kita ada program. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berbagi Datuk dan kepada pihak Merata Fahmi, dan dimohon untuk Yang Berbagi Datuk dan pihak Merata Fahmi untuk kekal berada di atas pentas bagi sesi penyampaian cermata. Majlis menjemput Yang Berkuasa Profesor Dr. Zulkifli bin Ibrahim sambil diiringi oleh Yang Berusaha Profesor Insinyur Dr. Badrul Hisham bin Ahmad untuk menyempurnakan sesi penyampaian cermata kepada penceramah jemputan kita pada pagi ini. Persilakan.
Terima kasih Prof. Datuk. Jadi bagi merakamkan detik indah ini, marilah kita bersama-sama untuk bergambar kenangan di bawah. Bersama dengan hadirin sekalian, diminta untuk sidang diri untuk memenuhkan bahagian tengah, di barisan bahagian tengah untuk kita mengambil gambar. Maka dengan ini majlis kini berada di penghujungnya. Majlis menjemput diri berhormat serta hadirin sekalian untuk menjamu saudara di bilik jamuan yang disediakan. Sidang hari ini boleh menggunakan pintu di bahagian belakang Dewan, bahagian belakang sebelah kiri Dewan untuk ke majlis ke bilik jamuan. Silakan.